Okay, dia ambil masa lah. Okay. So, okay, cikgu dah start record dah. Okay, jadi kita sambung lah. Hari ni kita akan bincang esei cikgu nak habiskan juga yang Kelantan ni. Lepas tu kita akan ikut schedule jadual cikgu yang cikgu post tu. Hari Ahad, paper 1. Hari Isnin, Selasa, struktur. Hari Rabu, esei. Dan hari Khamis, paper 3 dah. Okay, so hari ni kita akan sambung dengan esei lah. Okay, harap nampak cikgu punya slide. Okay, kalau awak tengok di sini, bila awak nak jawab esei pun awak kena guna cara yang sama lah dah. Iaitu apa, kenapa. Kenapa tu awak boleh tengok soalan tu nak apa. Sama ada kita nak bincang ciri, sama ada kita nak bincang proses, sama ada kita nak bincang fungsi atau kepentingan dan kesan akibat. Okey, esei pun sama macam struktur juga. Apa, kenapa, akibat, kesan. Iaitu cikgu suka panggil formula ni formula akak dah. Formula akak muni. Okey, so kita tengok soalan. Okey, rajah 6.1 menunjukkan sistem respirasi pada ikan. Mana sistem respirasi tu? Ni. Okey, sistem respirasi dia melibatkan air masuk melalui mulut ikan pergi ke insang. Okey, soalan A. Terangkan bagaimana insang diadaptasikan untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, so untuk soalan ni 4 markah. Jadi cikgu tengok baru ni ramai yang dapat markah dah. Okey, jadi terangkan bagaimana insang diadaptasi. Maksudnya dia nak ciri pada insang dan kepentingan dia dah. Ciri pada insang dan kepentingan dia. Okey, so kita tengok jawapan cikgu. Okey, sebelum cikgu pergi kepada ciri tu, ni rupa insang dah. Kalau siapa-siapa rajin masuk dapur dia tahulah. Ni insang. Awak nampak tak? Kalau awak tengok, insang ni warna dia merah. Bila merah, maknanya dia banyak jaringan kapilari darah. Warna dia merah. So maknanya ada banyak jaringan kapilari darah. Okey, jadi kalau awak nampak ni yang halu-halu ni, yang halu-halu ni ke apa? Inilah lamela. Okey, itulah lamela. Okey, semua stoko ni insang. Stoko ni insang. Tapi yang halu-halu tu lamela. Yang awak nampak macam tajam ni, ini ialah sisir. Sisir macam sikat. Macam sikat ke. So kita panggil sisir insang. Okey, ni lamela. Stoko ni apa? Insang. Okey, sekarang kita nak tengok. Ni, rupa dia dah. Ni cikgu kata tadi, stoko ni insang. Okey, semua ni lamela. Okey, ni lengkung dia hak kerah tu. Okey, kalau awak nampak di sini, apa dia warna merah? Awak nampak tak ni? Ni lah salur darah. Ada salur darah merah, ada salur darah biru. Kan kita belajar merah tu arteri, biru tu vena. Okey, boleh dah? Okey, jadi kita nak tengok lagi. Ni rupa dia dah. Rupa insang. Boleh? Okey, so ni apa ni? Ni ialah operculum. Okey, dia macam telinga gitu. Ni operculum. Ni mulut dia. Jadi air yang membawa oksigen akan masuk melalui mulut ikan dah. Masuk bawa oksigen. Nanti dia akan keluar melalui operculum. Air yang membawa oksigen terlarut masuk dalam ikan, nanti dia akan keluar melalui operculum. Okey, so kita tengok. Sebelum cikgu pergi kepada jawapan tu, cikgu nak awak hafal benda ni. Awak kena tahu ni. Sistem respirasi dia kita panggil sistem apa? Kita panggil sistem insang. Organ dia apa? Organ tempat berlaku respirasi tu insang. Awak jangan tukar. Kalau soalan tu tanya sistem, insang. Kalau organ, insang. Okey, jumlah luas permukaan yang tinggi dicapai melalui dia ada gapo yang membuatkan dia ada GLP yang tinggi. Cikgu ajar dah kan benda panjang, benda banyak, benda kecil, berlipat-berlipat mesti untuk menambahkan GLP. So,
bilangan filamen. Awak nampak tak filamen? Filamen ni semua ni. Okay, filamen ni, pada filamen tu dia ada lamela, 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 lamela. So, bilangan filamen dan lamela insang yang banyak. Nampak tak dia banyak-banyak ni. Lamela ni banyak-banyak. Pada filamen tu menambahkan jumlah luas permukaan. Mana tempat dia tukar gas? Tempat dia tukar gas berlaku di filamen dan lamela insang. Tempat udara nak masuk, liang pernafasan, tempat gas nak masuk di mulut dan operculum. Liang tu apa cikgu? Lubang. Lubang tempat gas nak masuk dan keluar. Mana? Di mulut dan operculum. Okey, jaringan kapilari darah ada ke tak? Adalah. Mana? Di filamen insang dibekalkan dengan banyak kapilari darah. That's why awak nampak dia merah. Awak nampak tak ni? Ada merah, ada biru. Vena dan arteri. Okey, laluan gas respirasi. Okey, laluan gas respirasi, cikgu kata tadi, dia akan masuk dalam melalui mulut, pergi ke ruang dalam mulut, okey, ruang operculum, insang, dan kemudian dia akan keluar melalui operculum. Cikgu ulang sekali lagi, dia masuk melalui mulut, pergi dekat laluan dalam mulut ikan ni, dalam tu lah ada insang. Okey, ada insang, lepas tu dia akan keluar melalui operculum. Tu je laluan dia. Okey, kemudian struktur lain yang membantu pernafasan ialah operculum dan lantai mulut. Maknanya kalau awak belajar tentang mekanisme, awak kena sebutlah operculum, kena sebut lantai mulut dia yang berotot. Itu yang membantu gas masuk. Jadi tolong awak kena tahu kalau soalan tu tanya sistem, insang. Kalau ditanya organ apa, insang. Luas permukaan dicapai melalui filamen dan lamela. Tempat tukar gas, filamen dan lamela. Tempat udara nak masuk, mulut dan operculum. Ada jaringan kapilari ke tak? Ada. Okey, mana tempat gas nak masuk? Mulut. Kemudian dia pergi ke ruang mulut tu. Okey, dia tukar gas dekat insang lamela, lepas tu barulah dia keluar melalui operculum. So kena tahu ni, kena biasakan diri dengan istilah-istilah ni. Okey? Okey, kemudian barulah cikgu nak pergi kepada jawapan dia. Okey, tengok. Okey, ini ialah jawapan dia. Cuma banyak-banyak jawapan tu nanti cikgu terangkan. Ada jawapan yang cikgu tak terima deh. Okey, so ingat deh, bila dia tanya adaptasi, kita kena bagi soalan, dia kan nak terangkan kan. So awak kena bagi ke cikgu ciri dan fungsi dia. Ada pelajar dia bagi ciri saja, sebab tu dia kekurangan markah deh. Okey, so ingat deh, cikgu ajar satu apa-apalah kalau melibatkan respirasi. Cikgu rasa awal-awal dulu cikgu ada buat kelas. Tak silap cikgu terang dah untuk pelajar lemah rasa tak silap awal-awal tahun dulu. Kalau dia tanya tentang adaptasi respirasi pernafasan, dia tak ada benda lain. Satu, nipis. Nipis kata kunci dia untuk mudah gas masuk. Ni je kata kunci dia. Ingat gitu. Ciri dia mesti nipis. Maknanya membran tu kena nipis. Nipis untuk mudah. Itu saja. Nipis untuk mudah. Mudah ke apa? Mudah gas nak masuk dan keluar. Ingat macam tu. Nipis untuk mudah gas masuk dan keluar. Macam contoh ginilah. Cikgu ada dua baju. Baju nipis dengan baju tebal. Kalau musim panas awak akan pilih yang mana? Mesti awak nak pakai baju nipis. Sebab nak suruh udara masuk dan keluar. Faham tak? Okey, so ingat deh. Dia mempunyai membran yang nipis untuk mudah. Mudah ke apa? Mudah gas masuk dan keluar. Ingat gitu, nipis mudah. Okey, lagi. Yang kedua, awak nampak tak tadi? Pada ikan tadi ada banyak jaringan kapilari darah ke? Okey, so banyak jaringan kapilari darah. Awak ingat gini, kapilari darah ni darah. So darah ni untuk apa? Untuk angkut darah. Dalam darah ada gas. So bila mempunyai jaringan kapilari darah, fungsi dia untuk menambahkan kecekapan nak angkut gas respirasi. Okey, nak ataupun cepat. Awak boleh guna perkataan cepat. Kalau cikgu suka guna perkataan cepat, mempercepatkan pengangkutan gas respirasi. Sebab bila ada banyak salur darah, salur darah akan cepat pengangkutan gas respirasi. So ingat macam ni, nipis mudah gas masuk, kapilari darah banyak untuk cepat pengangkutan. Awak bayangkan macam contoh
banyak bas. Katakan contoh, banyak bas. Bila banyak awak tak perlu menunggu dah. Bas banyak. So awak tak risau dah. Nak balik pukul berapa pun tak apa sebab bas banyak. Ingat gitu. So banyak jaringan kapilari darah untuk cepat pengangkutan gas respirasi. Yang ketiga awak tengok tadi kan, ikan tu ada banyak lamela. So cikgu kata dah banyak lamela berlipat-lipat, kecil-kecil, panjang-panjang, banyak-banyak, tak ada benda lain untuk menambahkan jumlah luas permukaan untuk peresapan gas. Tolong deh, jangan tambah isi padu. Okay, jangan tulis menambahkan GLP per I, jangan sesekali bubuh I. Yang kedua, resapan, bukan penyerapan. Resapan, gas. Penyerapan, air. Yang ni yang banyak cikgu jumpa baru ni. Jangan tukar resapan, gas. Kalau awak guna perkataan penyerap, serap itu untuk air. Kalau resapan untuk gas. Tolong deh. Jadi kalau awak tulis menambahkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan gas. Salah cikgu memang tak boleh bagi markah. Okey? Okey, kemudian filamen insang sentiasa dikelilingi air. Yang ni bila dia ada air, dia akan lembab. Tapi kenapa jawapan dalam periksa bawah ni, maaflah deh, mungkin kelas Cikgu Ruslina dia terima kot. Cikgu yang ni cikgu tak terima. Sebab ikan tu memang lembab. Kita tahu dah dia duduk dalam air. So cikgu tak terima, tak nak jawapan ni. Kalau kita tengok yang skema SPM pun dia tak kira jawapan ni. Walaupun dalam buku ada. So kita hanya terima dia nipis untuk mudah. Ada banyak jaringan kapilari darah untuk cepat. Ada banyak lamela untuk tambah GLP. Untuk resapan gas. Okey, yang ni sebab dia kata filamen insang tu memang ikan duduk dalam air. Kalau untuk benda lain tak apa, manusia ke apa tak apa. Tapi yang ni tak boleh. Okey, sebab ikan ni memang duduk dalam air. So lapisan dalam alveolus dia sentiasa lembab. Lembab untuk larut. Cikgu ajar kalau untuk manusia ke apa boleh guna yang deh. Lembab untuk larut. L untuk L. Lembab untuk gas oksigen dan karbon dioksida melarut di dalamnya. Kalau untuk manusia, alveolus lembab untuk memudahkan gas larut. Boleh. Untuk apa-apalah. Untuk apa lagi? Katak ke? Boleh. Boleh deh. Tapi untuk ikan kita tak terima deh. Boleh walaupun betul tapi kita tak ni sangat lah. Okay, jelas deh? Okay, so ni lah jawapan dia. Jangan buat macam ni, buat dalam bentuk ayat. Cikgu ni untuk mudahkan awak faham. Okay, ni jawapan dia. Okay, seterusnya. Rajah 6.2 menunjukkan satu mekanisme. Mekanisme ni maksud dia satu proses. Mekanisme ni maksud dia satu proses pertukaran gas dalam ikan. Terangkan mekanisme ini. So awak boleh guna formula cikgu. Apa nama mekanisme ini? Kenapa kepentingan mekanisme ni? Apa nama mekanisme ni? Dan kepentingan mekanisme ni. Okey, so untuk ikan ni kita panggil apa mekanisme? Kita katalah mekanisme ini ialah mekanisme tukar ganti lawan arus. Ni memang nama dia deh. Tukar ganti lawan arus. Apa maksud tukar ganti lawan arus? Ataupun ada pelajar jawab iaitu arah aliran air adalah bertentangan dengan arah aliran darah. Maksudnya air masuk, darah keluar. Dia songsang. Dia songsang. Dia tak boleh sama. So air masuk, darah keluar. Okey, so bila macam tu, bila dia songsang, maka wujudlah. Okey, ni untuk kenapa deh. Ni kenapa kepentingan dia. Okey, so kenapa dia kena ada mekanisme tukar ganti lawan arus? Untuk mewujudkan perbezaan kecerunan kepekatan gas respirasi. Cikgu saya tak faham ni. Okey, macam ni. Bila air masuk, air kan bawa oksigen ke? Ada oksigen terlarut. So, maknanya dalam air ada oksigen banyak. Darah yang nak keluar, mestilah oksigen rendah sebab dah nak keluar. Okey, jadi pada masa ni lah, oksigen tinggi akan, bila sini satu kepekatan tinggi, sini kepekatan rendah, maka yang tinggi akan masuk dalam darah dia.
Dia memang tak boleh sekali, dia tak boleh macam ni. Mu tinggi, aku tinggi. Jadi bila sama-sama tinggi, dia tak akan ada perbezaan kecerunan. Jadi awak kan belajar kalau resapan gas, kalau resapan ringkas ker. Kalau resapan dia daripada tinggi ke rendah. Dia kena daripada tinggi ke rendah. Baru dia boleh bergerak. So mestilah kena ada perbezaan kecerunan kepekatan. Bila oksigen sini tinggi, sini rendah, barulah dia boleh tukar. Ambil mu oksigen. Hak ni pula karbon dioksida tinggi. So karbon dioksida, ambil mu. So dia boleh keluar. Boleh? Okay, jadi kita terangkan lagi. Oksigen dari air yang tinggi tadi, yang banyak tadi sebab oksigen terlarut dari air, meresap masuk ke dalam kapilari darah dengan lebih cepat. Apa cikgu? Sebab oksigen tinggi dalam air, oksigen rendah dalam yang air yang nak keluar. So dia akan masuk dalam darah. Boleh dia songsang ke? Air dengan darah adalah berlawanan. Jelas Sama juga kalau macam karbon dioksida. Karbon dioksida dari darah tinggi, meresap masuk dalam air. Sebab dalam air rendah. Air banyak oksigen. So satu tinggi, satu rendah. Barulah dia boleh meresap dari tinggi ke rendah. Boleh? Okey. Sebab tu kita panggil dia mekanisme tukar ganti lawan arus. Maknanya lain-lain arus. Satu arus ke atas, satu arus ke bawah. Okey. Kemudian ni yang cikgu kata tadi. Ni kalau kita tengok graf dalam buku sukses, dia tunjuk ni. Nampak tak? Ni darah. Dia lain ke? Ni air. So nampak tak? Darah nak ke atas. Air nak ke bawah. So nampak tak? Yang ni tinggi, yang ni rendah. So bila satu tinggi, satu rendah, barulah gas boleh meresap daripada tinggi ke rendah. Dia songsang deh. Okey, tu cara dia keluar masuk. Boleh, dia masuk ke dalam mulut, dia bawa oksigen. So pada masa sama, darah ni nak bawa, darah ni ada kandungan oksigen rendah. So daripada tinggi, daripada air masuk ke dalam darah. Okey, harap jelas Okey, soalan seterusnya. Ikan terkena jangkitan penyakit kutu insang. Banyak kutu Ikan terkena jangkitan penyakit kutu insang yang menyebabkan filamen rosak. Awak ingat tadi filamen ni ada lamela tadi ke? Filamen ada lamela dan di filamen tu ada banyak jaringan kapilari darah rosak. Menyebabkan operkulum tak boleh ditutup dengan sempurna. Maknanya operkulum tu terbuka semua. Ramalkan apa yang akan berlaku, kita jawab hak ni dulu. Kalau pelajar yang ni, dia akan jawab ni dulu. Kesan akibat dulu, jawab yang dulu. Sebab dia dah tanya siap-siap. Ramalkan apa yang berlaku kepada mekanisme tarik nafas. Mekanisme tarik nafas. Tarik nafas ni maksud dia air nak masuk kan? Okey, so jawapan dia. Kita jawab hak ni dulu. Kalau pelajar ni dia akan nampak cepat-cepat. Dia tanya pasal tarik nafas. So boleh tak dia nak bernafas? Tak boleh lah. So kita jawab ikan sukar bernafas. Ikan sukar bernafas. Awak jangan tengok hembus awak kena tengok yang ni. Yang tarik nafas ni. Sebab dalam soalan dah bagi dah. Dia kata dah tadi. Menyebabkan, ni dia kata mekanisme tarik nafas. Okey, so sebelum cikgu pergi kepada soalan tu, kita tengok dulu bagaimana ikan ni bernafas. Bila dia nak bernafas, dia kena buka mulut. Faham? Dia kena buka mulut. So cuba awak buka mulut. Awak rasa tak bila awak buka mulut, lidah awak pergi bawah? Rasa tak bila awak buka mulut, awak rasa tak lidah awak turun ke bawah? Lidah awak duduk bawah. Tapi bila awak tutup mulut, cuba tutup mulut, lidah awak naik ke atas. So sebab tu dia kata, apabila mulut dibuka, bahagian dasar rongga mulut diturunkan. Maksud dia, bila kita buka mulut, lidah kita turun ke bawah. Awak ingat gitu? Awak ingat macam tu. Tu cara cikgu ingat. Cara cikgu hafal lagu tu lah. Apabila buka mulut, lidah tu ialah rongga mulut lah. So dasar rongga mulut turun ke bawah. Kemudian,
Bila mulut buka, operculum tutup. Dia songsang. Mulut buka, operculum tutup. Cuba awak tengok hembus nafas. Mulut tutup, operculum buka. Boleh? Mulut tutup, operculum buka. So, nombor 2, cuba tengok. Pada masa sama, masa mulut buka, rongga operculum dibesarkan dan bukaan operculum ditutup. Betul tak cikgu kata tadi? Bila mulut buka, operculum tutup. Boleh? Okey. Yang ketiga, kan udara nak masuk ni, air nak masuk ke? So, bila air nak masuk ada udara ni, tekanan di luar adalah tinggi. Tekanan di dalam adalah rendah. Jadi, bila mulut buka, mestilah tekanan luar tinggi. So, ini dia kata, ini mengurangkan tekanan dalam rongga mulut. Iyalah maksudnya, tekanan di luar tinggi, tekanan dalam mulut rendah. Jadi, bila tekanan luar tinggi, maka dia akan tolak air dari luar yang mengandungi oksigen masuk dalam mulut. Senang je prosedur. Nombor 1, mulut buka, lidah turun. Okey, maksudnya rongga mulut turun. Bila mulut buka, operculum tutup. Tekanan luar, sebab ini kan nak tolak air pada luar. Tekanan di luar tinggi, tekanan di dalam rendah. So, tekanan yang tinggi tu akan tolak air yang mengandungi oksigen terlarut masuk dalam mulut. Sekarang dia bukan nak tanya benda ni. Dia tanya apa jadi kalau operculum ni tak boleh tutup. Duk terbuka je. Okay. Jadi bila operculum ni tak boleh tutup, apa jadi pada tekanan? Tekanan tak stabil lah. Nampak tak? So jawapan nombor 2 ialah tekanan di dalam rongga mulut dia jadi sama dengan persekitaran sebab benda ni terbuka. So dia akan jadi tekanan ni tinggi ataupun rendah. Faham tak? Dia jadi sama. Okey, sebab ni dah terbuka. Okey, jadi bila dah terbuka, okey, bila sama-sama tekanan, boleh tak air nak keluar? Air tak boleh lah sebab tekanan sama. Air tak boleh nak gerak. Jadi air sukar mengalir keluar daripada operculum. Menyebabkan pertukaran gas di lamela jadi kurang cekap. Ni, dia tak boleh nak tukar gas ni sini ni. Sebab tekanan sama-sama rendah. Kalau ataupun sama-sama tinggi, dia jadi tak ada tinggi rendah dah. Okey, jadi bila tak boleh nak tukar gas, maka sel badan kurang menerima oksigen. Boleh cikgu ulang sekali lagi, apa jadi kepada ikan? Ikan suka bernafas. Sebab apa? Sebab apa dia suka bernafas? Sebab tak ada dah ni. Tekanan sama ni. Jadi tekanan yang sama daripada luar ni tak boleh nak tolak dah gas masuk. Jadi tekanan di dalam rongga mulut sama dengan persekitaran. Dia jadi sama kan tadi kita belajar kan kena tinggi se rendah se. Okey, jadi sekarang sama dah. Air pun sukar dah. Air pun tak boleh nak keluar dah sebab operculum tu sentiasa terbuka. Jadi tak ada benda nak tolak dia sebab tekanan dah sama. Jadi menyebabkan pertukaran gas di lamela jadi kurang cekap. So lama kelamaan sel badan kurang menerima oksigen. Lama kelamaan sebenarnya ikan tu akan mati. Boleh? Okey? Kalau tak faham, lepas ni PM cikgu lah deh. Okey, tu untuk soalan ikan Okey. Soalan seterusnya. Rajah 6.3 menunjukkan sebahagian keratan akhbar mengenai gempa bumi. Ni benda benar kita ambil daripada surat khabar di Sabah ni. Mengenai gempa bumi yang mengakibatkan shilling perpustakaan sebuah sekolah runtuh. Tahun berapa cikgu ada surat khabar ni, cikgu tak ingat 2000 berapa ni. Ada pernah terjadi di Sabah terjadi gempa bumi. Jadi shilling perpustakaan sebuah sekolah runtuh. Sekiranya anda berada dalam situasi tersebut, awak duduk dalam situasi ni, pastinya anda akan berlari keluar dari perpustakaan itu dengan cepat. Terangkan bagaimana kadar pernafasan anda dikawal atau untuk menyesuaikan diri semasa situasi cemas tersebut. 10 markah. Jadi ramai pelajar jawab, dia start dengan mata, tengok. Kita bukan tanya tentang
kita bukan tanya tentang gerak balas saraf awak deh. Kita nak terus, soalan ni terus tanya. Bagaimana kadar pernafasan anda? Kalau tak silap cikgu ada 2 orang pelajar yang salah. Rasa Fasha dengan siapa tah dia start daripada mula lagi. Kita bukan tanya benda tu deh. Kita tanya kadar pernafasan awak. So cuba you tengok deh. Dia kena start dengan kelenjar adrenal dirangsang. Awak panik. Jadi bila kelenjar adrenal dirangsang, hormon adrenalin dirembeskan. Bila hormon adrenalin dirembeskan, ingat tak cikgu kata semua benda akan meningkat bila awak panik. Iaitu awak akan bernafas, kadar pernafasan awak akan meningkat. Bila kadar pernafasan meningkat, banyak awak ambil oksigen. Lepas tu pula, kadar peredaran darah meningkat. Kalau tak si guna kadar peredaran banyak ni, awak guna je perkataan ni. Kadar ventilasi meningkat. Awak nampak semua benda meningkat. Pernafasan meningkat. Oksigen banyak meningkat. Kadar ventilasi meningkat. Tak cukup lagi dengan pernafasan, denyutan jantung pula meningkat. Sebab tu bila awak takut, awak panik, awak rasa debar. Debar tu maksud dia denyutan jantung meningkat. Kenapa denyutan jantung meningkat? Sebab dia nak edar darah banyak. Edar darah tu maksud dia kadar ventilasi. Okey? Lepas tu dia pun edar darah. Darah bawa ke apa? Darah bawa banyak oksigen. Awak nampak tak? Tak cukup dengan kadar pernafasan, tambah lagi dengan kadar denyutan jantung. 2 nak edar oksigen ke awak. Okey. So bila banyak oksigen, maka lebih banyak glycogen ditukar kepada glukosa. Okey, yang ni tak ada pelajar jawab. Dia terus jawab ni. Aras glukosa dibakar dengan banyak. Bila banyak glukosa sebelum tu, nanti dulu. Cikgu ambil yang ni dulu. Aras glukosa dalam darah meningkat. Sebab apa? Kalau glycogen pun dia akan tukar jadi glukosa masa ni. Okey, lepas tu lebih banyak oksigen diangkut ke sel-sel badan. Bila hantar dekat sel-sel badan pun buat respirasi sel dengan banyak. Ataupun terus je awak panggil metabolisme meningkat. Metabolisme ni maksud dia respirasi sel. Metabolisme ni maksud dia pembakaran glukosa. Sama je. Awak kata kadar respirasi sel pun betul. Metabolisme meningkat pun betul. Awak kata pembakaran glukosa pun betul. Cikgu terima mana-mana deh. So bila banyak-banyak kadar respirasi sel, banyak metabolisme, banyak pembakaran glukosa, maka lebih banyak tenaga dihasilkan. Jadi awak boleh hadapi situasi tu, iaitu awak akan lari daripada situasi tu. So kita panggil istilah dia situasi lawan atau lari. Boleh ke? Awak kena start daripada mula lagi. Bukan mula daripada awak terima rangsangan apa semua. Tak. Awak kena cerita kelenjar adrenal rangsang, rembes hormon adrenalin, lepas tu semua benda meningkat. Apa meningkat? Pernafasan meningkat, banyak oksigen. Lepas tu pada masa sama, denyutan jantung meningkat. Jantung bawa apa? Bawa banyak oksigen. Hantar ke seluruh badan iaitu kadar ventilasi meningkat. Lepas tu bila dia hantar oksigen banyak-banyak, pada masa sama juga, kalau ada glycogen pun dia akan tukar jadi glukosa. So menyebabkan glukosa pun banyak dalam darah. Jadi oksigen yang banyak akan membakar glukosa banyak, hasil tenaga banyak. Maka awak boleh menghadapi situasi sama ada nak lawan atau lari. Okey, boleh? Okey. Okey, kita pergi soalan 7. So hari ni cikgu akan buat soalan 6 dan 7. Jadi esok kita akan buat 8, 9, habislah. Okey, soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan pisang dalam 2 situasi yang berbeza iaitu pisang X dan pisang Y. So kalau awak nampak di sini, pisang X ni, pisang masuk dah belakang ni, pisang matang. Maksudnya dia matang, dia dalam nak proses nak masak dah. So yang ni kita letak je atas meja, yang ni pula kita masukkan dalam bekas yang bertutup. Bekas yang bertutup. Sebenarnya ni gambar pisang hak cikgu lukis ni sebenarnya. Okey. Berdasarkan rajah 7.1, pisang dalam situasi mana yang akan masak terlebih dahulu, terangkan mengapa. Jadi ramai pelajar jawab hak ni. Sebenarnya salah deh. So tengok jawapan cikgu.
Sebenarnya pisang dalam situasi Y yang akan masak dulu. Apa cikgu gitu? Sebab pisang masak ni, pisang matang ni, dia akan membebaskan gas etilina. Kalau awak ambil yang X, etilina ke keluar ke persekitaran. Tapi kalau duduk dalam bekas, dia tak boleh nak pergi line. Dia keluar pun duduk dalam bekas juga. So, tengok jawapan cikgu deh. So, gas etilina yang terbebas akan terperangkap dalam bekas. Dia terkepung. Jadi, gas etilina tu akan merangsang pemasakan buah. Maka, buah pisang akan lebih cepat masak berbanding pisang X. Faham ke? X tu bila gas etilina keluar, dia hilang ke persekitaran. Tapi kalau Y, dia duduk dalam bekas tu juga. Jadi etilina yang duduk dalam bekas tu lah yang memasakkan pisang tu lagi cepat berbanding atas meja. Boleh jelas Okey, seterusnya. Ini adalah contoh contoh etilina lah. Boleh cari je, boleh beli je. Dia ada macam ni. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Okey, macam contoh. Ni. Inilah butir-butir ni lah yang akan membebaskan etilina. Biasanya penjual dia akan letak dalam kotak buah tu lah yang nak kena ekspor tu. Dia akan letak je etilina tu. Ataupun kalau awak boleh beli ni plastik yang ni ada jual banyak dekat Daiso kan. Awak beli, katakan contoh awak nak cepat masak apple ni. Awak masukkan pisang yang masak. Awak masuk je pisang yang masak, awak letak bersama dengan buah yang tak masak. Awak seal, awak tutup. Cikgu saya tak ada plastik tu, tak apa guna bekas. Okay, guna bekas yang tertutup macam tadi, masukkan pisang, masuk apple yang tak masak, duduk dalam sehari 2 hari, apple awak masak. Kenapa macam tu? Okay. Sebab buah yang masak automatik dia akan menghasilkan etilina. Automatik dia akan menghasilkan etilina. Etilina tu merangsang penghasilan enzim selulis. Okay, etilina tu akan merangsang enzim selulis dihasilkan. So, enzim selulis akan memecahkan selulosa. Okay, enzim selulis akan memecahkan selulosa. Awak ingat tak cikgu pernah kita bincang soal hak KSL baru ni? Tidak, selulosa tu kuat dan tegar. So, bila dia pecah selulosa, maka buah jadi lembut lah. Selulosa ke kuat, tegar. Jadi bila dia enzim selulis memecahkan selulosa, tak ada adalah kuat dia tu. Jadi buah pun jadi makin lembut. Sebab tahu tengok bila pisang tu, katakan contoh awak letak dengan pisang masak, jadi pisang yang masak tu membebaskan gas etilina. Gas etilina merangsang buah tu menghasilkan enzim selulis. Enzim selulis memecahkan selulosa sel dinding tumbuhan. So lama-lama awak nampak tak bila dia masak dia akan jadi lembut ke? Lembut lah. Okey, selain daripada tu etilina tu sendiri menggalakkan penguraian pemecahan karbohidrat menjadi gula ringkas. So lama-lama dia akan jadi glukosa, sebab tu bila kita makan buah yang masak rasanya manis. Faham apa fungsi etilina? Dia ada 2 fungsi etilina. Merangsang penghasilan enzim selulis. Selulis pecah dinding selulosa. So lama-lama buah jadi lembut. Boleh makan. Yang kedua, menggalakkan pemecahan karbohidrat kompleks jadi glukosa. So glukosa ialah gula. Lama-lama buah jadi manis. Okey, jelas Okey, kemudian ini ialah soalan contoh yang cikgu pernah buat. Okey, cuba awak tengok. Ni soalan Kelantan dulu-dulu. Rajah menunjukkan sesikat pisang embun muda. Nama pisang tu memang pisang embun diletakkan dalam bekas tertutup. So ni soalan cikgu lah. Sebab tu cikgu guna gambar cikgu lukis ni. Okay. Selang beberapa hari, didapati pisang itu telah berubah menjadi masak dan boleh dimakan. Terangkan bagaimana kaedah tersebut menyebabkan pemasakan pisang embun tersebut. Okey, so soalan dia macam lebih kurang tadi lah. Okey, cuba you tengok. Ni soalan Kelantan dulu-dulu Nombor 1. Bekas tertutup menyediakan kelembapan rendah. Kering, suhu lebih tinggi. Sebab dia padat dia macam tertutup. Okey. Jadi,
merangsang pisang membebaskan hormon etilina. Hormon etilina adalah hormon dalam bentuk gas. Dan bila guna bekas tertutup, etilina terperangkap. Etilina mempercepatkan pemasakan pisang. Kenapa? Sebab dia akan pecahkan pigmen hijau klorofil. Sebab itulah dari warna hijau dia akan berubah ke warna kuning. Dan dia menyebabkan pemecahan kanji kompleks tadi menjadi glukosa. Glukosa adalah gula, menyebabkan buah jadi manis dan penguraian dinding selulosa menjadikan buah lebih lembut. Sama ke? Cuma bezanya ini soalan tak silap cikgu esei juga. Cuma dia nak banyak lagi lah point dia. Boleh dah? Okay, nanti cikgu snap dia punya slide ni, cikgu masukkan dalam WhatsApp. Okay. Kemudian, pisang ini telah diubah suai secara genetik melalui kejuruteraan genetik dan dikenali sebagai organisma yang diubah suai genetik. Kalau awak pergi luar negara, dia akan letak di rak, dia akan tulis GMO. Maksudnya, itu ialah makanan yang sudah diubah suai genetik. Berikan kebaikan dan keburukan pisang GMO. Jadi untuk soalan ni ramai yang betul lah. Okey, jadi kebaikan dia ialah GMO ke kita boleh ubah suai genetik. Semestilah kita nak hasilkan buah yang ada genetik baik-baik. Genetik yang bagus-bagus. Maka kebaikan dia ialah kita akan hasilkan pisang yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Lagi, meningkatkan nilai nutrisi. Awak boleh ubah pisang tu jadi banyak nutrisi, banyak khasiat, lebih berkualiti. Mungkin awak boleh hasilkan, awak boleh ubah genetik dia jadi buah lebih besar, warna lebih menarik. Maknanya dia ni lebih berkualiti. Lagi, kita boleh hasilkan pisang yang mempunyai rintangan tinggi terhadap penyakit, iklim, serangga perosak, racun rumpai. Maknanya kalau iklim berubah pun, pokok pisang tu dia tak pupus. Lagi, bila dia bagus belaka, rintangan dia tinggi, maka kuranglah penggunaan racun serangga. Dan pisang tu tempoh masak dia lebih cepat. Dia masak lebih cepat, boleh simpan lama, lambat rosak, dan bila semua ni bagus belaka, maka dapat meningkatkan hasil pendapatan. So kita ada banyak kebaikan dia, tapi kita nak 2 sahaja. Okey? Awak boleh gunalah ni kalau soalan ni naik dalam esei dia nak banyak-banyak kebaikan, awak boleh guna ni. Okey, keburukan dia, bila awak tanam yang sudah GMO belaka, okey, yang GMO belaka ada lagi tak yang lama? Tak ada lah. Mesti semua orang akan tanam yang GMO. Maka lama kelamaan kewujudan spesies mula jadi pupus. Tak ada dah pisang hak dulu-dulu tu, tak ada, pupus. Okey, yang kedua, genetik baru ni kita tak tahu lagi dia ada kesan buruk ke, kesan apa ke kita tak tahu. Sebab kesan ni dia akan nampak bila banyak tahun baru dia akan tunjuk kesan dia. So untuk yang loni-loni ni kita tak tahu mungkin ada kesan apa. Lagi awak kan saintis kan masukkan GMO gen-gen asing. Mungkin dia ambil gen buah gua tu, gen buah gua ni masuk dalam pisang. So bila dia boleh ubah-ubah, maka kita takut bila kita makan, manusia makan, maka dia boleh mengubah gen manusia. Okay, dan kesan ni kita akan nampak setelah berpuluh-puluh tahun baru kita nampak. Takut-takut nanti gen manusia pun berubah. Dan benda ni sudah melawan alam semula jadi. So kita kata sudah mengubah keseimbangan alam semula jadi dan GMO adalah melibatkan kos yang mahal. Sebab tu kalau awak beli di kedai ke buah GMO, sini Malaysia tak ada deh. Kalau di negara barat buah GMO ni lagi mahal. Mahal harga dia. Okey. Cikgu rasa ni soalan akhir dah ke? Okey, seterusnya Rajah 7.2 menunjukkan anak benih diletakkan dengan hujung pucuk dan hujung akar secara mengufuk dalam gelap. Eksperimen ni mesti buat dalam gelap. Apa dalam gelap? Sebab kalau awak buat ada cahaya, pucuk ni akan naik ke atas. Dia akan cari cahaya. So mesti eksperimen ni kena buat dalam gelap dan kita kena letak pucuk dengan akar ni kena letak mendatar. Okey, berikan persamaan
dan perbezaan. Cikgu nak ayat kawak soalan ni tak pernah naik lagi. Dia tak pernah tanya persamaan dan perbezaan. Okey, so berikan persamaan dan perbezaan gerak balas hujung pucuk dan hujung akar. Yang ni ramai salah. So kita tengok deh. Persamaan dia, pucuk ke, akar ke, gerak balas kedua-duanya dikawal oleh hormon oksin. Kedua-dua pucuk ke akar ke, dia ada meristem apex. Dan meristem apex menghasilkan oksin. Tarikan graviti menyebabkan oksin berkumpul di bahagian bawah. Dia memang gitu kak. Pucuk ke, akar ke, meristem apex ni memang dia duduk sini. Okay, katakan ni contoh ni pucuk. Ni akar. Memang di hujungnya ada meristem apex. Di hujung pucuk ada meristem apex. Di hujung akar ada meristem apex. Dan meristem apex ni memang dia menghasilkan oksin. Dan akibat graviti ke turun ke bawah. So graviti ni akan tarik, akan menyebabkan oksin turun ke bawah. Maksud cikgu macam ni deh. Katakan ni gambar pucuk tadi. Ni gambar akar. Dia duduk depan ni. Dia duduk ujung ni. So graviti akan menyebabkan oksin turun ke bawah. Ni oksin turun ke bawah. Boleh? Dia kata menyebabkan oksin berkumpul di bahagian bawah. Maknanya dia akan turun di bawah. Kalau akar dia turun pergi ke bawah. Cikgu buat apa gambar cikgu begitu? Sebab cikgu letak dalam keadaan mendatar. Okey, dan oksin ni bila dia turun ke bawah, dia akan masuk zon pemanjangan. Okay, kita belajar. Depan ni zon pembahagian. Lepas tu sini zon pemanjangan. Belakang ni zon dy dx, zon pembezaan. Samalah kalau akar pun. Ni zon pembezaan. Ni zon pemanjangan. Kemudian masuk zon pembezaan. So memang oksin akan turun ke bawah, masuk mana? Zon pemanjangan. Gerak balas kedua-duanya tidak dipengaruhi cahaya matahari sebab dilakukan dalam keadaan gelap. Boleh? Tapi kita nak berapa je persamaan? Dah ingat dah PSO ni dia tak say banyak. Dia nak 2-3 je persamaan. Okey. Perbezaan dia. Perbezaan dia, kalau gerak balas pucuk, kita kan nak tengok geo tadi. Kita kan buat dalam keadaan gelap. So kita terai pasal geo je lah. Jadi pucuk, geotropisma negatif. Akar geotropisma positif. Apa akar geotropisma positif? Sebab hujung akar akan tumbuh ke bawah ke arah tarikan graviti. Pucuk dia tak tumbuh, dia tumbuh ke atas. So menjauhi tarikan graviti. Akar dia nak kepekatan oksin rendah. Tapi kalau oksin tinggi akan merencat pemanjangan sel. Pucuk dia nak kepekatan oksin tinggi. Barulah boleh merangsang pemanjangan sel. Akar nak oksin rendah. Jadi bila oksin tinggi akan merencat pemanjangan sel. Pucuk dia nak oksin tinggi. Barulah rangsang pemanjangan sel. Jadi sel bahagian atas hujung akar lebih cepat memanjang. Sel bahagian bawah hujung pucuk lebih cepat memanjang. Ada pelajar tak faham yang ni deh. So cikgu back balik sekejap. Okay, cikgu terpaksa back balik. Again ni kak. Jadi macam ni deh. Kan tadi sini ada banyak oksin. Di hujung pucuk ada banyak oksin. Faham? Okay. Dan memanglah oksin ni akan turun ke bawah. So bila turun ke bawah, hujung ni jadi rendah. Yang di sini akan tinggi dah oksin sebab oksin dah meresap masuk ke zon pemanjangan. Jadi yang kan tadi akar dia nak rendah ke? Maka bila oksin rendah di hujung, so oksin yang rendah di hujung ni akan menyebabkan yang depan ni panjang bengkok ke bawah. Faham ke tak? Akar ke dia nak oksin rendah. Jadi bila oksin rendah, maka dia akan merangsang hujung ni. Dia akan rangsang hujung tu bengkok turun ke bawah ke arah graviti.
Okey. Kalau pucuk, okey tengok deh. Sini kan tinggi. Okey. Dia pun meresap masuk dalam zon pemanjangan. So di sini akan rendah, di sini akan tinggi. Bila tinggi dekat pemanjangan, pemanjangan ni akan duk tolak. Dia kata tolak. Dia pun naik ke atas. Maksud dia gini deh, kalau yang belakang ni pemanjangan tolak, dia akan tolak naik atas. Tapi kalau hujung ni akan tolak akan turun ke bawah. Faham deh? Okey. Okay, jadi nampak tak? Kalau untuk akar, sel bahagian atas dah rendah, oksin dia dah rendah, maka dia akan tolak hujung tu memanjang menyebabkan akar bengkok turun ke bawah. Tetapi kalau pucuk, oksin dah turun masuk dalam zon pemanjangan, yang panjang itulah, zon pemanjangan itulah yang dia akan tolak bahagian hujung tu menyebabkan dia naik membengkok ke atas. Okey, dapat dah? So kita ada 5 perbezaan dan akhir sekali soalan ni, rajah 7.3 menunjukkan struktur ovul satu bunga. Terangkan apa yang akan berlaku apabila tiub X sampai ke ovul. So macam biasa, apa tiub X? Apa jadi kepada tiub X? Royak dulu, apa tiub X? Apa jadi bila dia sampai? Tu pentingnya. So kita royak dulu. Apa tiub X? Okey. So apa tiub X? Cikgu buat Y deh. Sekejap cikgu back balik. Cikgu tersilap. Apa tiub X? So tiub X. Tiub X ialah, sekejap tiub X ni ialah tiub X ni ialah nukleus tiub ke? Sorry, bukan nukleus. Tiub X ialah apa ni? Tiub debunga ke? Tiub debunga. Okey. Jadi bila dia sampai dia akan pecah. Bila pecah, kita bagi tahu siapa yang masuk ni. Sekejap Okey, awak nampak molek gambar ni. Z ni apa? Z ni dua butir. Dua butir ni apa? Dua gamet jantan deh. Tengok molek gambar tu. Z tu ialah dua gamet jantan. Hak ujung ni nukleus tiub. Nukleus tiub. So, tengok jawapan cikgu. Bila dia sampai, kita kena royak dulu. Kita kena bagi tahu dulu. Y, nukleus tiub tadi, dia akan merosot. Okey. X tu ialah tiub debunga. Okey. So, tiub debunga pecah. Apa pecah? Sebab dia dah masuk dah ni. Okey, dia dah masuk, menyebabkan Y tu akan merosot. Hak pentingnya kita nak tengok Z tu. Okey, cikgu ulang balik. Tiub X ni tiub debunga. Dia dah sampai dah, masuk dah melalui mikropil lubang ni. Y ni akan merosot, dia hanya tunjuk jalan. Ingat tak? Y ni nukleus tiub, dia ni tunjuk jalan. So bila dah sampai, dia akan merosot dah lah. Dia tunjuk jalan. So dia dah sampai, dia merosot. Jadi bila dah sampai, hujung tiub debunga akan pecah, menyebabkan gamet jantan boleh masuk dalam ovul ataupun pundi embrio. Cerita dulu, dua-dua gamet jantan pun masuk. Okey, satu daripada gamet jantan bergabung dengan sel telur. Sel telur tu macam kita kan ovum lah. So satu gamet jantan campur dengan satu sel telur, maka jadilah zygote. Macam kita lah, satu sperma mensenyawakan ovum jadi zygote. So lagi ni, satu gamet jantan mensenyawakan sel telur, telur tu ovum, jadilah zygote. Zygote apa? Satu campur satu diploid. Boleh? Manakala satu lagi gamet jantan bergabung dengan dua nukleus kutub. So satu campur dua dia jadi 3. So kita panggil, sebab dia itu nukleus kutub, maka jadilah nukleus 3, nukleus triploid. Proses ni dikenali sebagai persenyawaan ganda 2. Sebab apa ganda 2? Sebab ada 2 gamet jantan. Apa jadi kepada sel antipoda dan sel sinergik? Dia akan merosot. Okey. Apa jadi kepada nukleus triploid? Nukleus triploid akan membentuk tisu endosperma. Ingat tak awak buat buah tu, biji tu. Yang warna putih itu ialah endosperma. Hak dalam buah rambutan tu, hak putih tu, itu ialah endosperma. Okey. Zygote diploid akan berkembang jadi embrio, baby dia. Okey. Kemudian ovule
berkembang jadi biji benih, integumen berkembang menjadi kulit atau kita panggil testa, ovari berkembang menjadi buah. Okay, boleh dah. So, bila masuk tentang soalan ni, awak kena susun ikut proses. Cikgu rasa Shazlin kot. Kubel-kubel proses dia. Tak boleh. Dia kena ikut proses demi proses. Okay? Okay, so insyaAllah esok kita akan masuk soalan esei nombor 8. So, kita jumpa esok lah. Ada nak tanya, PM cikgu deh. Terima kasih cikgu. Okey, selamat malam. Apa dia? Kalau nak slide lepas ni cikgu bagi. Slide lepas ni cikgu bagi. Okey, boleh pergi makan nasi lah. Boleh? Okey, sama-sama. Boleh tidur lah. Tidur ke, nak sambung kerja ke. Okey, Assalamualaikum.